Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan tentang konsep manusia menurut Malik bin Nabi. Latar belakang kajian. Tujuan kajian ini dibuat bagi mengenal pasti konsep manusia menurut Malik bin Nabi. Dalam memahami perkembangan tamadun manusia, Malik bin Nabi terpengaruh dengan teori Umran Ibn Khaldun, tetapi kemudian mengembangkan pendekatannya sendiri. Prinsip utama pemikiran bin Nabi ialah keperluan untuk mengembangkan kesedaran tentang tamadun Islam secara strategik. Beliau menekankan kepentingan agama dan idea kerohanian sebagai asas utama pembinaan tamadun. Pandangan beliau selaras dengan pemikiran kontemporari yang menekankan kepentingan agama dalam perkembangan tamadun. Kajian ini terbahagi kepada 3 objektif, iaitu pertama, menjelaskan latar belakang Malik bin Nabi; kedua, memahami hakikat manusia dalam pandangan Malik bin Nabi; dan ketiga, mendalami peranan Islam dalam peradaban menurut Malik bin Nabi. Bagi skop kajian pula, ianya menjerumus kepada isu-isu Malik bin Nabi yang merupakan tokoh falsafah yang terkenal. Kajian ini ditumpukan kepada 3 aspek yang sama seperti objektif kajian. Kaedah yang digunakan bagi menyempurnakan kajian ini pula adalah kaedah kualitatif, di mana penggunaan bahan ilmiah di perpustakaan Muslim seperti buku, jurnal dan lain-lain. Kami juga menggunakan bahan ilmiah secara atas talian seperti artikel di ProQuest dan juga Google Scholar. Untuk bahagian sorotan literatur, apakah konsep manusia menurut Malik bin Nabi? Kalau kita lihat Kamus Dewan edisi keempat, perkataan manusia ini boleh ditakrifkan sebagai makhluk yang mempunyai akal budi. Dalam Al-Quran pula, terdapat beberapa istilah yang merujuk kepada manusia. Antaranya ialah Al-Insan, Al-Bashar dan An-Nas. Karya Malik bin Nabi memberikan tumpuan kepada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam dan keperluan untuk kebangkitan intelektual. Malik bin Nabi menekankan kepentingan budaya dan peranan yang dimainkan dalam membentuk masyarakat manusia. Beliau percaya bahawa hasil budaya sesebuah tamadun mencerminkan tahap perkembangan inteleknya dan menentukan trajektorinya. Dari perspektif Malik bin Nabi, konsep manusia melibatkan mengiktiraf kepentingan budaya, pendidikan dan struktur sosial dalam membentuk individu dan membolehkan mereka menyumbang secara positif kepada masyarakat mereka. Ringkasnya, walaupun Malik bin Nabi tidak secara teliti menerangkan konsep manusia secara menyeluruh, idenya tentang budaya, pendidikan dan kesedaran potensi manusia menawarkan pandangan yang sangat berharga. Seterusnya ialah bahagian metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah metodologi berasaskan literatur semata-mata, iaitu kajian ini tidak menggunakan sebarang aktiviti lapangan. Kaedah yang pengkaji gunakan dalam kajian ini ialah kaedah perpustakaan. Pengkaji telah melawat perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan kajian seperti buku ilmiah dan jurnal. Pengkaji memperoleh banyak maklumat berkaitan falsafah manusia menurut Malik bin Nabi melalui laman web yang berkaitan di internet, blog-blog ilmiah dan lain-lain. Kaedah kedua yang pengkaji gunakan ialah kaedah penganalisisan data. Dalam kajian ini, proses penganalisisan data akan dibuat setelah data-data dikeluarkan dan dikumpul. Maklumat-maklumat yang telah diperoleh adalah melalui hasil daripada kaedah kepustakaan, iaitu melalui bahan bacaan ilmiah, jurnal dan juga internet. Kemudian, bahan rujukan akan dianalisis oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang bersesuaian dengan tajuk dan isi kajian untuk digunakan. Nama Nur Arina Izwani binti Azhar, nombor matrik 1210596. Latar belakang Malik bin Nabi. Bin Nabi atau nama penuhnya Malik bin Nabi dilahirkan di sebuah kota Constantine, Algeria pada tahun 1905 dalam sebuah keluarga yang miskin. Kealiman dan kewarakan dalam agama menjadikan keluarga bin Nabi dikenali ramai meskipun mereka berasal daripada keluarga yang miskin. Beliau merupakan satu-satunya anak lelaki dalam keluarganya dan mempunyai 3 orang kakak. Bin Nabi dibesarkan oleh neneknya dan kemudian kembali kepada jagaan orang tuanya. Bin Nabi berasal daripada keluarga Muslim imigran dan ibunya berasal dari wilayah Tripoli, Libya. Beliau telah mengahwini seorang wanita Perancis kira-kira sekitar tahun 1931 ketika beliau menetap di Eropah. Kepakaran ilmunya dalam bidang saintifik yang dipadukan dengan pandangannya dalam bidang sosial, sejarah dan falsafah yang luas memberikannya peluang menghasilkan pemikiran bagi masalah ketinggalan dan kemunduran masyarakat Islam ketika zamannya. Pendidikan awal bin Nabi bermula di Al-Kutab, iaitu sebuah sekolah tradisional tempat beliau mempelajari Al-Quranil Karim.
Kira-kira umur beliau 16 tahun, iaitu pada tahun 1921, beliau menyambung pelajaran dengan memasuki sekolah agama yang dikenali Madrasah Constantine. Beliau mempelajari ilmu agama, sirah, bahasa Arab dan fiqh di sekolah tersebut. Pada tahun 1930, Ben Nabi melanjutkan pengajiannya di Institut Kejuruteraan Perancis untuk mendalami sains kejuruteraan. Meskipun beliau mempelajari ilmu sains, namun beliau tetap menghabiskan masanya untuk mendalami ilmu sosiologi, falsafah, peradaban, sastra, sejarah dan agama. Menerokai alam kerjaya Ben Nabi, beliau pernah menjawat jawatan sebagai pegawai pendaftar mahkamah di Hurai. Pada tahun 1963, Ben Nabi memegang jawatan pengarah di Kementerian Pendidikan sehingga tahun 1967 dan akhirnya beliau dilaporkan meninggal dunia pada tahun 1973 di tanah tumpah airnya 2 tahun setelah menunaikan haji. Memahami hakikat manusia dalam pandangan Malik bin Nabi. Menurut bin Nabi, hubungan antara manusia, tanah dan waktu yang akan membentuk sesebuah peradaban dengan agama sebagai pemangkin yang paling penting. Menurut bin Nabi juga, peradaban manusia akan melalui 3 tahap pertumbuhan. Yang pertama, peringkat kepimpinan roh, kedua, peringkat kepimpinan pemikiran dan akhir sekali, peringkat kepimpinan naluri. Seterusnya, tahap pertumbuhan yang pertama ialah tahap pimpinan roh. Pada masa ini, manusia cenderung menggunakan akal menyebabkan roh secara beransur-ansur kehilangan peranannya pada manusia. Manusia mula hilang minat terhadap falsafah agama, jadi kesan agama terhadap kehidupan manusia semakin terhakis. Tahap pertumbuhan yang kedua, tahap pimpinan naluri. Darjah kepimpinan naluri dicirikan oleh gejala rasuah yang berleluasa akibat nafsu manusia yang tidak terkawal. Jadi apabila manusia membebaskan diri mereka daripada roh dan akal, kedua elemen itu akan hilang peranannya. Jadi tabiat naluri berleluasa sebagai kuasa dominan dalam manusia dan masyarakat. Akhir sekali, tahap pemikiran. Agama adalah penting pada era ini dalam membina rangkaian hubungan sosial, politik dan ekonomi. Dalam kerangka budaya Islam, wahyu mewakili fahaman baru dalam masyarakat, sekaligus menghasilkan konsep baru melalui persaudaraan yang ditunjukkan oleh Muhajirin dan Ansar. Bab 4. Peranan Islam dalam peradaban menurut Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ada menegaskan bahawa cara hidup yang bermatlamatkan Allah adalah jalan terbaik dalam perbincangan tentang tamadun dari sudut pandang Islam. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam usaha untuk mengembalikan kedudukan Islam sebagai model tamadun bangsa, beliau amatlah menekankan aspek ini. Beliau juga ada menekankan bahawa penyelesaian secara menyeluruh iaitu holistik yang melibatkan semua aspek kehidupan manusia, bermula dengan penyelesaian masalah yang melibatkan aspek rohani iaitu spiritual. Jalan penyelesaian yang terbaik adalah dari segi rohani. Selain itu, proses pendidikan yang diterima membentuk mutu penduduknya. Sebagai contoh, jika masyarakat Islam yang sepatutnya menerima pendidikan didorong oleh roh Islam, tapi mereka menyimpang daripada roh Islam sebenarnya, maka terdapat masalah. Hal ini berlaku kerana tapak yang menjadi asas itu goyah dan tidak kukuh. Seterusnya, umat Islam pasca Al-Muwahhidun menurut Malik bin Nabi. Malik bin Nabi menggunakan istilah pasca Al-Muwahhidun untuk menerangkan keadaan dunia Islam pada hari ini. Dunia Islam yang dimaksudkan adalah berlaku selepas kejatuhan dinasti Al-Muwahhidun 1130 hingga 1129 Masih, yang tak lagi kuat seperti zaman Umayyah dan Abbasiyah. Ketiadaan semangat dan konsep ini meletakkan umat Islam dalam keadaan yang boleh dijajah atau dipanggil colonialisable, yang maksud kondisi masyarakat Islam yang boleh dijajah. Malik bin Nabi juga ada menggambarkan dengan keadaan yang sama dengan minda dijajah atau the captive mind, yang bermaksud minda tertawan. Menurut Syed Hussein Al-Atlas juga, disiplin yang lemah, fatalism yang hanya menunggu nasib dan malas berfikir, tidak bagi masa adalah punca minda penjajahan yang berlaku pada orang Islam. Menurut Malik bin Nabi, dia lebih melihat kepada sebab dalaman umat Islam daripada sebab luaran. Dalam fasa terakhir ini, tamadun mengalami proses kemunduran. Manusia tidak lagi mempunyai keupayaan untuk merekonstruksi semula pendidikan sosial persekitaran mereka dan membangunkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munir bin Ismail Syam, bernombor metrik 1210593. Jadi, bergerak kepada rumusan, Malik bin Nabi menekankan beberapa aspek penting dalam Islam untuk membentuk sesuatu peradaban. Antaranya adalah pendidikan yang penting, iaitu dalam mengembangkan potensi manusia, kesedaran diri tentang tanggungjawab manusia, dan yang terakhir adalah nilai-nilai moral
dan tanggungjawab sosial yang mampu mendorong pembangunan masyarakat yang adil serta harmoni. Namun, terdapat juga beberapa implikasi yang akan berlaku jika manusia masa kini mengabaikan pandangan Malik bin Nabi. Antaranya adalah berlakunya krisis identiti dan konflik budaya yang mungkin akan timbul dalam kalangan masyarakat masa kini. Seterusnya, potensi pergaduhan antara budaya dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketidaksamaan sosial, berlakunya korupsi, serta yang terakhir adalah berlakunya kemusnahan alam sekitar. Jadi, secara ringkasnya, saya simpulkan bahawa masyarakat pada masa kini perlu untuk menghayati falsafah daripada Malik bin Nabi dan memanfaatkan konsep yang ditekankan oleh beliau supaya menjadi pedoman dalam kehidupan serta berjaya untuk membangun suatu masyarakat yang lebih beradab. Sekian, terima kasih.